Bermula esok, had maksimum 120 jemaah solat Jumaat dan fardu di Perak. Sadar sedia bekalan guna tangki tambahan menjelang kemarau. Assalamualaikum dan selamat petang. Berita wilayah Selasa 9 Februari 2021 bersama saya Miza Usni Muhammad dan rakan jurubahasa isyarat Tan Libi. Jadi pastikan anda setia bersama kami untuk perkembangan berita seluruh negara. Dan seperti biasa, kami akan terus membawakan kepada anda kemaskini berita seluruh negara dan lintas langsung bakal dimulakan dengan perkembangan dari negeri di bawah bayu bersama Muhammad Syarizam Awang dengan antara fokusnya lebih 3 juta ringgit disediakan untuk adun pembangkang. Dan selepas itu, seperti biasa, ke Bumi Kenyalang dengan antara tumpuannya sambutan Tahun Baru Cina perlu patuhi SOP yang ditetapkan seketika nanti bersama Bumawin. Dan sekali kita ke Selangor bersama Samsia Samsi dengan laporannya kekurangan peralatan rawatan Hospital Shah Alam terima sumbangan. Jadi berita wilayah dimulakan dengan sidang Media Menteri Kanan bertemu kembali. Had maksimum jemaah solat Jumaat dan fardu di Perak ditambah kepada 120 individu bagi seluruh masjid dan juga surau di negeri itu bermula esok. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini menerusi kenyataan memberitahu keputusan itu diperkenan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah selepas menimbang nasihat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak, Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Semua masjid utama setiap daerah termasuk masjid dan surau di kamp tentera dan polis serta di institusi pendidikan dibenarkan menerima 250 jemaah. Pada masa sama, setiap jemaah dinasihat membawa beg menyimpan kasut untuk membolehkan mereka membawa masuk kasut ke dalam masjid dan surau. Ia bagi memastikan penjarakan fizikal bagi aliran masuk dan keluar jemaah sentiasa terjamin. Walau bagaimanapun, Datuk Seri Muhammad Anwar menegaskan ketetapan baharu itu tidak terpakai untuk aktiviti sosial dan keagamaan termasuk solat Jumaat dan solat fardu berjemaah di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR berbicara mengenainya sudah pasti jika diteliti luahan di media sosial. Masih ramai pihak merungut mengenai pelaksanaannya dan masih banyak sebenarnya lompong kekurangan yang perlu diperbaiki agar PDPR dapat dilaksanakan dengan sempurna. Jadi melihat perkembangan itu, wartawan Muhammad Amir Muhammad Ruzi mengupas peranan siapa sebenarnya dalam memastikan PDPR berjalan lancar. Walaupun telah hampir 4 minggu pelaksanaan PDPR tahun ini, namun masih lagi kedengaran suara-suara rungutan seolah tiada jalan penyelesaian. Adakah ia hanya sekadar rungutan tanpa usaha atau sengaja melahirkan kontroversi yang hanya bertujuan menyalahkan sebelah pihak atau mungkin sekadar keluhan setelah apa yang dilakukan tidak berhasil? Saya mendapatkan pandangan semua pihak, ibu bapa, pelajar dan pendidik bangsa terhadap perkara ini. Lebih suka kepada bersemuka lah kerana kita dapat jumpa pelajar dari hati ke hati dan dapat bertetap mata dengan mereka. Tapi disebabkan dengan COVID-19 ini yang telah melanda seluruh dunia, jadi mahu tak mahu kita perlu hadapi ini juga
dan kita perlu menjadikan ini sebagai salah satu cabaran untuk kita tempuh untuk demi kebaikan anak-anak kita. Komunikasi itu penting kerana ia adalah salah satu daripada cara untuk melancarkan lagi proses PDPR. Sekiranya terdapat pelajar-pelajar yang bermasalah, guru boleh berhubung dengan ibu bapa untuk mencari jalan penyelesaian. Kita nak mengharapkan cikgu pun saja pun tak boleh. Ibu bapa perlu memainkan peranan yang agak penting juga dalam hal ni. Bila situasi COVID ni norma baru, so ibu bapa kena ambil pendekatan macam mana nak attack untuk anak-anak belajar dengan lebih baiklah. Kita kena melatih anak-anak untuk berdisiplin, menepati masa. Itu adalah punca utama dalam menjayakan PDPR ni. Sekiranya saya tidak memahami apa yang dipelajari, saya dan rakan saya akan membuat perjumpaan pada setiap malam dengan menggunakan aplikasi WhatsApp seperti video call dan voice note. Sekiranya ada soalan yang kami tidak dapat selesaikan, kami akan mencari maklumat tambahan di Google. Jika saya masih tidak faham, saya akan meminta ibu saya bertanyakan soalan kepada guru dan guru akan menjawabnya dengan segera. Kawan-kawan jangan jumpa belajar kat rumah. Nanti kawan-kawan akan pandai, okey? Jika alasannya tiada peranti atau capaian akses internet, ada ibu bapa prihatin membawa anak-anak ke pusat internet komuniti PIK yang menyediakan kemudahan dan perkhidmatan jalur lebar. Malah, ada juga dalam kalangan guru yang menghantar tugasan ke rumah dan menyediakan ruangan khas untuk ibu bapa mengambil dan memulangkan kembali tugas yang siap ke sekolah. Di pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Kementerian Pendidikan, inisiatif turut diambil dengan menambah slot program TV pendidikan. Ia nyata bertujuan membantu pelajar menghadapi PDPR dengan lebih berkesan melalui pelbagai medium. Justru setiap pihak harus memainkan peranan kerana norma baharu pendidikan ini bukan lagi satu fantasi tetapi realiti yang perlu untuk kita hadapi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sama-sama kita pikul beratnya cabaran menghadapi PDPR ini dan mencari solusi agar di akhirnya nanti dapat kita juga sama-sama merasai keberhasilan, kejayaan daripada anak-anak pelajar ini sendiri. Baiklah pelajar, jom kita mulakan kelas sekarang. Muhammad Amir Muhammad Ruzi, Berita RTM. Syarikat Air Darul Aman SADA sedia menyalurkan bekalan air menerusi tangki tambahan sebagai persediaan menghadapi krisis bekalan air menjelang musim kemarau di Kedah. Pengerusi Jawatankuasa Kejeraya, Bekalan dan Sumber Air dan Tenaga Negeri, Datuk Suraya Yaakob memberitahu tumpuan diberikan di daerah Kuala Muda dan Ian. Gangguan air setiap tahun di kawasan berkenaan menjadikan dua daerah itu perlu tumpuan lebih pihak SADA untuk memastikan bekalan air stabil. Kadar penggunaan air untuk kegunaan pertanian dan domestik juga akan dipantau berikutan bermulanya musim penanaman padi di Kedah Mac ini. Setakat ini bekalan mencukupi dan paras air di empangan masih pada tahap normal. Sumber air kita mai daripada Gunung Jerai dan kebolehan air untuk diproses daripada 11 MLD dah turun jadi 9 MLD sahaja sekarang ini. Pastinya ia mengakibatkan beberapa kawasan mengalami kekurangan air lah, ya. Dan kita akan bermesyuarat khas untuk mengatasi masalah ini. Beliau berkata demikian pada program penyerahan bantuan awal persekolahan dan penyerahan pelitup muka secara pandu lalu di Kolej Sultan Abdul Hamid Al-Wusta. Lintas langsung dibuka dengan perkembangan dari negeri di bawah Bayu. Jadi antara laporan disediakan, 3.1 juta ringgit diperuntukkan disediakan kepada adun pembangkang bagi menangani pandemik COVID-19 dan langsung saja bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu untuk laporan langsung dari Sabah. Silakan.
Baik, terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Negeri Sabah hari ini mengumumkan peruntukan khas RM100,000 kepada 31 ahli Dewan Undangan Negeri adun pembangkang di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinur berkata, peruntukan khas kepada setiap seorang wakil rakyat pembangkang itu untuk membantu mereka menangani masalah di kawasan masing-masing berikutan penularan pandemik COVID-19 di Sabah. Inilah menunjukkan keprihatinan Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah. Kita tidak pilih kawasan-kawasan yang diwakili oleh siapapun. Tetapi dalam suasana kita menghadapi keadaan seumpama ini, kita akan bagi bantuan kepada mereka dan saya berharap bantuan ini akan dapat dipergunakan oleh wakil-wakil rakyat daripada pihak pembangkang ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri, Ketua Masyarakat Cina dan Ketua Kampung bagi Dewan Undangan Negeri Dun Selamat dan Pantai Dalit di Tuaran. Datuk Haji J yang juga Menteri Kewangan Negeri memberitahu peruntukan khas membabitkan jumlah keseluruhan RM3.1 juta itu akan disalurkan secepat mungkin kepada semua adun pembangkang melalui pejabat daerah di kawasan masing-masing. Mengenai majlis ini, Datuk Haji J berharap semua yang baru dilantik dapat membantu kerajaan merealisasikan aspirasi rakyat dan merancangkan pembangunan khususnya di Tuaran. Seramai 109 individu menerima watika pelantikan masing-masing dalam majlis ini. Jabatan Penyiaran RTM Sabah jalin kerjasama padu dengan Yayasan Dakwah Islamiah Yadim Cawangan Sabah laksana program Ziarah Kasih Yadim dan RTM Peduli di Kudat. Program sehari tersebut merupakan antara tanggungjawab sosial korporat CSR Yadim dan RTM seiring dengan objektif program tersebut menyantuni masyarakat di pedalaman Sabah termasuk di kawasan pulau. Pengarah Penyiaran Sabah Nur Ain Bakir berkata usaha berkenaan memperlihatkan keprihatinan agensi awam mewakili kerajaan mendekati masyarakat memerlukan terutama dalam situasi negara masih berdepan pandemik COVID-19 sekaligus menyampaikan bantuan. Pegawai RTM sendiri merasai bagaimana masyarakat di sini kehidupan mereka seharian dan kita bawalah sedikit sumbangan bersama-sama dengan Yadim. RTM mengambil pendekatan inilah supaya kita ambil peduli ataupun menyantuni masyarakat. Beliau ditemui pemberita RTM sempena program berkenaan di Pulau Bangi, Kudat. Sementara itu, Yadim menyifatkan kerjasama seumpama menjadi wadah menyatukan agensi kerajaan dengan badan-badan bukan kerajaan, NGO. Saya bertekad untuk meneruskan kerjasama ini di seluruh Sabah pada masa akan datang, lebih-lebih lagi selepas PKP. Yadim dan RTM dapat mendekatkan jabatan masing-masing dengan masyarakat. Ini adalah satu gerak kerja yang paling baik, khususnya mendapatkan kepada rakyat khususnya di kampung ini. Seramai 100 penduduk kampung Kalangkaman Pulau Bangi menerima sumbangan bakul makanan dalam program berkenaan yang turut menziarah beberapa golongan istimewa di kampung tersebut. Dalam perkembangan sama, RTM Sabah turut menyampaikan sumbangan radio kepada ahli jawatan kuasa Majlis Pekan Karakit Pulau Bangi bagi menghargai pendengar setia RTM di pulau berkenaan sempena sambutan Hari Radio Sedunia. Sementara itu, penduduk kampung Kalangkaman Pulau Bangi teruja terima kunjungan rombongan program Ziarah Kasih Yayasan Dakwah Islamiah Yadim dan RTM Sabah ke kampung berkenaan. Pada mengurangkan beban kami untuk anak-anak kami, saya mengucap syukur kepada semua rombongan ini sebab baru hari ini pertama kali berjumpa dan pun ada sedikit buah tangan. Terima kasih juga sama pihak pengantaran barang makanan. Kami pun sangat juga susah. Kami susah mau keluar mencari makanan. Laki saya ada di sini di Semenanjung sebab dia cari makan. Bersyukurlah sebab kamu beri sumbangan begitu setia bagi kami.
Ahli rombongan juga gembira terlibat dalam program berkenaan. Mendapat sambutan yang sangat baik, terutamanya daripada ahli rombongan sendiri, Yadim, RTM dan pemimpin pembangunan masyarakat di Pulau Banggi ini. Dan saya ingat warga kampung juga amat teruja dengan kehadiran semua ahli rombongan, walaupun sumbangan kita pada hari ini secukupnya. Ini adalah inisiatif yang cukup bagus dan juga seharusnya dijadikan program tahunan dan juga senantiasa dipantau. Terdapat 14 buah kampung di Pulau Banggi termasuk Kalangkaman yang penduduknya majoriti etnik Dusun Bonggi. Baik, paparan tadi mengakhiri berita dari Sabah untuk petang ini. Amalkan penjarakan fizikal, khususnya di kawasan awam. Kembali bersama Miza Yusni di Angkasa Puri. Miza, silakan. Baik, terima kasih Syarizam. Langsung dari Sabah dan seperti biasa kita ke Sarawak pula untuk mengikuti laporan semasa, dan antara yang menjadi tumpuan sambutan perayaan Tahun Baru Cina perlu patuhi SOP yang ditetapkan. Jadi untuk laporan penuh kita terus saja bersama Bumawen di sana. Silakan. Baik, terima kasih Mirza. Salam sejahtera dan salam hormat. Penduduk lawas khususnya mereka yang meraihkan sambutan perayaan Tahun Baru Cina dinasihatkan supaya mematuhi prosedur operasi standard SOP Tahun Baru Cina yang telah ditetapkan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata SOP itu wajib dipatuhi oleh semua masyarakat bukan sahaja di musim perayaan namun di mana jua berada. Jelasnya, ia penting bagi menjaga kesejahteraan bersama dalam mengekang penularan wabak COVID-19. Beliau menyatakan demikian selepas lawatan kerja ke Lawas. Dalam sesi lawatan itu, Datuk Amar Awang Tengah turut mengumumkan bahawa kerajaan negeri setuju menambah peruntukan sebanyak 50 juta untuk mikrokredit. Peruntukan itu untuk membantu para peniaga kecil dan sederhana yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak menyambut baik suntikan dana daripada kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan dalam membantu meringankan beban penggiat industri pelancongan. Menterinya Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata tidak dinafikan industri pelancongan terjejas teruk ketika pandemik COVID-19 yang melanda negara. Jelasnya langkah kerajaan dalam memberi pelbagai bantuan kepada yang terlibat dalam industri ini akan membolehkan mereka bertahan. Sebagai contoh, sektor perhotelan digunakan oleh kerajaan negeri sebagai pusat kuarantin dan ia dapat menyelamatkan ramai pekerja. Now you can see hotel-hotel star ini occupancy rate dia 80%. 80%. I was shocked myself. Some of them better than before COVID. So sekurang-kurangnya akan dapat membantu sebahagian daripada mereka yang dalam industri. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Belia Prihatin 2021 di Petrajaya, Kuching. Selain inisiatif Skim Pembiayaan Pelancongan PTF, kementerian itu juga bekerjasama dengan Lembaga Pelancongan Sarawak dalam mempelbagai program serta pakej pelancongan untuk meningkatkan penyertaan pelancongan domestik. Mengenai cadangan agar percutian domestik antara Semenanjung ke Sabah dan Sarawak dibenarkan dengan pematuhan SOP yang ketat, Datuk Abdul Karim berkata ia tidak sesuai dengan situasi semasa. Dalam program tersebut, sebanyak 12 pertubuhan kebajikan yang terdiri daripada rumah anak-anak yatim, belia dan kanak-kanak istimewa, fakir miskin dan pusat pemulihan serta 8 buah sekolah berasrama menerima sumbangan dengan nilai keseluruhan RM200,000 untuk meringankan beban mereka. Baik, sementara itu, Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu memaklumkan kementerian itu menyediakan aplikasi digital Malaysia Rumah Keduaku dan insentif RM5,000 untuk naik taraf laman web. Jelasnya, ia sebahagian daripada usaha bagi membantu penggiat industri pelancongan mendepani ketidaktentuan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Penggiat industri yang berminat boleh berhubung dengan seksyen digital di kementeriannya. Beliau ditemui pemberita selepas rakaman ucapan bersempena Tahun Baru Cina di studio RTM Miri.
Mengulas prosedur operasi standard SOP Tahun Baru Cina, Datuk Sebastian berkata masyarakat harus akur dengan SOP yang ditetapkan. This will not be possible for many of them. So I believe they will call by Zoom lah, they will go by handphone to wish happy reunion dinner lah, and sharing of that evening, that the good feeling of that evening. But unfortunately, physically cannot. Dalam program tersebut, Datuk Sebastian turut menyerahkan sumbangan berupa pelitup separuh muka dan buah mandarin kepada kaki tangan Miri FM. I would like to take this opportunity to wish all our Chinese friends who are celebrating Chinese New Year a very happy, peaceful, successful, and hopefully we pray for prosperity for the year 2021 and beyond. Wish you all the very best. Baik saudara, sekian dahulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Bumawin untuk laporan dari Bumi Kenyalang. Dan seterusnya kita ikuti pula perkembangan dari Selangor langsung bersama Samsia Saksi di Sari. Silakan. Baiklah, terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hospital Shah Alam menerima 20 set tirai untuk kegunaan pesakit bernilai RM8,000 sumbangan Yayasan Setia Negara. Sumbangan bagi membantu pihak hospital yang kekurangan peralatan rawatan berikutan pertambahan pesakit sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengerusi Yayasan Setia Negara Dr. Afif Bahardin mengharapkan sumbangan itu dapat memudahkan urusan petugas kesihatan merawat pesakit. Ini adalah program kedua kita selepas kita lancarkan, pihak Yayasan Setia Negara melancarkan program ini pada 2 minggu yang lalu. Dan ini adalah hospital yang kedua yang menerima sumbangan, dan kita harap dengan ada lebih banyak lagi sumbangan-sumbangan ini, kita akan dapat salurkan kepada pihak frontliners dan juga hospital. Jadi hari ini kita sampaikan sumbangan peralatan ni dan juga sumbangan makanan kepada frontliners. Dan saya percaya dalam situasi hari ini adalah masa dan peluang untuk banyak NGO dan juga pihak individu untuk sama-sama menyumbang, membantu usaha bukan hanya frontliners tapi juga usaha kerajaan dan semua orang untuk sama-sama kita depani pandemik COVID-19 ini. Pihak yayasan turut menyumbang 100 set makanan tengah hari kepada barisan petugas hadapan kesihatan. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan sumbangan tersebut kepada wakil Hospital Shah Alam di Shah Alam. Beberapa lokasi di daerah Kelang menjalani proses sanitasi dalam usaha mencegah penularan COVID-19. Justru itu, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Pertubuhan 99 Kebajikan Insan Selangor berkolaboratif dengan pihak swasta dalam program yang dilakukan secara percuma dengan mematuhi SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan. Pengerusinya Muhammad Ali Zakaria berkata, proses sanitasi melibatkan kawasan rumah ibadat iaitu surau, tokong dan kuil. Selain itu, sanitasi turut dilakukan di kawasan perumahan. Berikutan penularan COVID-19 di Selangor, khususnya di daerah Kelang, kerja amal antara NGO dengan syarikat Prima World. So kita ada buat sanitasi di kawasan perumahan, and then di surau, masjid dan toko. Memandangkan keadaan di negeri Selangor ni terlalu banyak kes, terutama lagi di Kelang. Kelang ni pun kata hari-hari kes meningkat. So ni salah satu cara untuk kita kurangkan kes COVID-19 ni. Program yang mendapat kerjasama pihak swasta ini turut dihargai. Produk kita dari US dengan coating 30 hari. So kita punya ingredient actually salt base. Dia tak ada alkohol. Sekarang ini produk dia bagus untuk kanak-kanak ke orang tua takut nanti tangan dia sakit kalau pakai alkohol. So kita punya produk sudah dekat US, ada FDA approved, EPA, ada ISO dengan SGS report kita pun ada untuk coronavirus. Setakat ini saja perkembangan semasa dari Selangor. Kembali kepada Miza. Baik, terima kasih Sam dari Selangor.
Dan saudara, laporan itu menutup berita wilayah 9 Februari 2021. Terus berwaspada kerana COVID-19 kini berada di dalam komuniti kita. Jadi sentiasa kita patuhi SOP dan amalkan norma baharu. Pastikan imbas MySejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Dengan itu, Assalamualaikum dan insya-Allah kita jumpa lagi.